Alhamdulillah. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, kakak-kakak. Alhamdulillah. Sebelum kita nak mulakan forum santai kita pada malam ini, apa kata kita mulakan dulu dengan selfie, boleh? Tuan-tuan, puan-puan, akak-akak, abang-abang, terima kasih banyak-banyak kerana pada malam ini anda memberikan sedikit ruang dan peluang kepada kami. Saya, Ustaz Datuk Dr. Izhar dan juga Ustaz Abdullah Khairi sebentar saja lagi akan bersama dengan kita semua yang berada di sini. Sebelum tu saya nak tanya anda semua, sihat tak malam ni? Sihat tak? Alhamdulillah. Sebenarnya bila tengok remaja yang berada di depan ni, muslimin, muslimat, semua remaja-remaja yang macam ni sebenarnya adalah satu kegairahan sebenarnya. Sebab apa, bila tengok remaja-remaja berkumpul macam ni tak merempit, memang terbaik tok. Kan? Sebab apa? Sebab dekat Kuala Lumpur sana, kalau malam minggu, nak besok hari Sabtu nak cuti, dekat dataran Merdeka memang dah penuh geng-geng mak rempit, bayar-bayar macam ni je. Betul? Siapa pernah pergi Kuala Lumpur? Ramai pergi. Dataran Merdeka penuh dengan orang tua ke budak-budak remaja? Remaja. Bila kita dekat dengan dia, bila tanya, bang, abang buat apa dekat sini bang? Dia cakap apa? Gua ni mah rempit, tiada apa-apa, hanya tahu berlumba di atas jalan raya, atas lebuh raya, dataran Merdeka, ini bapak gua punya. Bila tanya lagi, tiada keretaku, ada motor pun tak apa. Boleh gua buat, gua punya suka, gua nak Atromen kah, gua nak Superman kah, lu peduli apa? Kalau gua jatuh, korang peduli apa? Bukan korang nak tolong, korang semua ketawa. Gua ni mak rempit, gua ni kan mak rempit. Mak rempit tiga, Apa bila dia cakap macam tu rasa nak ludah air muka? Pasal apa? Pasal kita sekarang ni tuan-tuan, abang-abang, kakak-kakak, semua yang ada dekat sini, adik-adik, golongan muda, sebenarnya bila kita berada di dalam golongan muda, kemungkinan besar kita akan terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya, betul? Jadi anda-anda semua bila rakan-rakan baik, duduk majlis ilmu macam ni, taman-taman syurga, ya Allah. Kalaulah macam abang ni lah, kalau nak cari calon-calon suami contoh untuk anak abang, macam ni lah yang depan-depan ni, yang muka macam patah amin. Kalau muka macam abang ni, dia patah balik. Walaupun muka abang ni muka macam ahli gusti, perasan? Macam ahli gusti, tapi di dalam ada giomi. Jadi adik-adik, tuan-tuan, abang-abang, kakak-kakak yang berada di sini, di sekitar ini, boleh tak kita bagi satu, orang kata dalam Islam ni kita boleh berhibur sebenarnya adik-adik. Dalam Islam ni kena berhibur, betul? Boleh berhibur, tapi dengan orang kata ada batas-batasnya. Contohnya bila abang cakap tepuk-tepuk sayang Islam, ataupun lebih tepat pada kita karnival ilmu, bila abang cakap tepuk-tepuk sayang ilmu, semua yang lelaki, yang perempuan jangan buat dulu, yang lelaki boleh buat macam ni. Bila abang kata tepuk-tepuk sayang ilmu, pap dua kali, pap dua kali, muah dua kali. Boleh? Boleh tak? Boleh? Kita mulakan yang lelaki dulu. Ready? Siapa rasa-rasa dah duduk lama, ketiak basah, jauh sikit. Kang member tiba-tiba apa hal ni kecil pula. Yang belah-belah sana, yang abang-abang yang pakai poliden tu jaga-jaga. Bila muah-muah gigi keluar kan tak tahu siapa punya.
Jadi yang depan dulu kita buat, boleh? Bila abang kata tepuk sayang ilmu macam mana? Pak, muah. Apa dia punya muah? Boleh? Kita bagikan belah kanan, belah kiri. Kita tengok siapa yang kuat, yang berahi, yang bernafsu buat benda ni. Apa? Boleh? Yang kanan dulu, siapa yang paling kuat yang kanan dulu? Okey, 1, 2, 3. Tepuk. Jap. Nampak bernafsu. Kejap. Jangan kelojoh. Belah sini 1, 2, 3. Tepuk sayang ilmu. Pak. Apa? Kan best macam tu. Kan? Imam muda pencetus rumah kadang-kadang buat apa? 4 kau dapat malam ni. Belah sini. Belah ni macam tak kuat je. Lagi sekali. Tepuk sayang ilmu. Pak. Okey. Alhamdulillah. Yang belah kiri ni daripada tadi usah je. Alhamdulillah slow sangat kan. Belah kiri bang yang baju hijau ni macam awak bila buat benda tu jauh sikit kan, buat laju-laju berdarah member punya hidung lah. Kena member pula hidung dia. Boleh? Belah sini tepuk sayang ilmu. Apa? Alhamdulillah. Semua sekali boleh. Tepuk sayang ilmu. Apa? Yang perempuan tak payahlah. Kan ada yang terpikat pula. Jadi alhamdulillah adik-adik, kita tak nak buang masa pada malam ini. Apa kata kita berikan tumpuan yang sepenuhnya untuk saya menjemput panel kita yang pertama, Ustaz Datuk Dr. Izhar. Dan juga panel kita yang kedua, tak asing lagi, 643 pound, Ustaz Abdullah Khairi. Alhamdulillah. Tu dia mukadimah dia tadi Ustaz, dia orang tadi sebelum tak apa duduk boleh alhamdulillah. Letak buku dulu Ustaz, letak ni. Okey, dia orang dah buat, apa kata Ustaz dia orang buat pula? Yang pak. Nak tengok ke Ustaz buat? Ustaz. Dia nak Ustaz Abdullah Khairi dulu. Dia jadi Ustaz pak, muah. Ustaz, Ustaz, 1, 2, 3. Tepuk sayang ilmu. Pak. Allah. Tak boleh ya. Ustaz, saya rasa Ustaz kena duduk sana tu. Kita penumbuk ke? Nak tengok Ustaz Izhar nak buat? Nak Ustaz buat. Tak adil lah, mana boleh seorang je. Dua-dua datang berdua. Tepuk sayang ilmu. Pak. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik semua yang berada di sini, terima kasih banyak-banyak. Malam ini dalam 3 hari kita berkampung di sini untuk karnival ilmu. Jadi kita ada sebentar saja lagi, sambil-sambil kita berforum santai, relax-relax macam ni, kita akan ada kutipan tabung amal nanti kita akan umumkanlah bila mereka akan bergerak. Jadi sebelum tu kita nak tanya dulu lah Ustaz, relax-relax santai-santai ni Ustaz, untuk pembukaan. Masa zaman-zaman remaja dulu macam mana Ustaz? Boleh kongsi sikit tak? Zaman-zaman remaja, zaman-zaman orang kata muka tengah merah-merah tu. Boleh Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalam ala rasulillah khairul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya kasihi saudara Man Raja Lawak, yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif, yang saya kasihi penganjur daripada Komplek Tahfiz dan Anak Yatim, pelajar-pelajar yang dikasihi dan dirahmati Allah. Ustaz, doktor baru je beritahu saya, jangan buat benda-benda kasar, jangan buat benda-benda terkejut. Pasal apa? Sedang mengandung Ustaz. Berapa bulan? 9. Inilah kandungan yang tak akan lahir. Tuan-tuan yang dikasihi adik-adik sekalian, alhamdulillah
sebelum saya nak jawab tentang remaja. Dulu juga saya seorang remaja. Macam kamu lah. Remaja saya orang kampung. Bapa saya seorang guru pondok. Pelajar. Saya ada 6 orang adik-beradik. 5 orang lelaki, seorang perempuan. Alhamdulillah, masa remaja saya tak belajar agama, man. Bukan ustaz. I am a engineer. Ingat kau mangkuk ayun. Saya dulu mengaji, belajar bukan bidang agama. Saya belajar dalam bidang pure science. Matematik tambahan, fizik, kimia, bio, itulah. Saya ambil pure science. Saya tak ada niat nak jadi ustaz, walaupun bapa saya tok guru pondok. Tapi alhamdulillah, abang saya yang sulung ialah mechanical engineering. Abang saya yang kedua ialah electronic engineering. Saya electrical engineering. Electrical, mai bukan ustaz. Pernah kerja apa? Bangsa dangdut. Saya pernah jadi engineer 9 tahun. I am an engineer 9 years in one of the private sector. Boleh cakap orang putih no? Boleh. Faham. Haram tak faham pun. 9 tahun jadi engineer. Masa muda saya banyak duduk asrama. Kan masa tu. Alhamdulillah saya belajar agama hanyalah pendidikan Islam aja. Itulah pendidikan Islam yang saya belajar. Pendidikan Islam ni paling mudah hafal ya, mesti boleh jawab. Kalau tak boleh jawab pun memang boleh jawab lah. Boleh. Sebab SPM saya 10A. UPSR berapa? UPSR alhamdulillah 4A, masa tu bukan UPSR, penilaian darjah 5. 4A 1B. Okeylah, membanggakan. Tengok Bagus tak? Tengok orang ingat mangkuk ayun ke aku. Alhamdulillah. Lepas saya masuk universiti, saya kerja kilang. Umur saya masa tu 26 tahun. Saya kahwin awal, man. 20 kahwin dah. 20 saya. Man kahwin umur apa? 25. Rugi tuan, rugi. Membazir banyak. Ambil gelak otak belu tu. Tengok pakai serban otak belu. Kena duduk belakang. Tak apa, man. Aduh. Kat mana tadi lupa aku. Yang tu, otak belu. Masa umur 26, saya kahwin umur 20. Ya Ustaz. Umur 26, saya ada anak 3 orang. Bapak saya ni, tok guru pondok. Dia pegang tangan saya, dia bawa satu bilik dekat belakang tu, semua kitab Arab. Dia kata saya, Khairi, boleh baca dah kitab Arab ni? Saya kata tak boleh baca. Dia kata tak boleh baca, aku nak bakar kitab ni. Saya kata jangan bakar ayah. Dia kata kalau tak nak aku bakar kitab ni, pergi belajar bahasa Arab. Masa tu umur 26. Saya nak belajar bahasa Arab. Masa tu saya tak belajar langsung bahasa Arab ni. Yang saya belajar pendidikan Islam. Ya betul Ustaz. Jadi saya bawa anak saya naik motosikal belakang tu, pergi pasar malam. Nak beli kuih lopeh. Sebelah tu ada orang jual apa? Itulah yang buku-buku agama kan. Jadi sambil duk tunggu bungkus tu, saya tengok ada satu kitab. Dia kata Lughatul Arabiyyah li Ibtidaiyah. Bahasa Arab untuk sekolah rendah. Jadi saya ambil, saya tengok. Balik tu tengoklah belet-belet kan. Dia buat anak panah. Cuk, dia buat macam ni. Bila buat dia tulis Ra'sun. Apa dia? Ra'sun? Kepala. Sya'run? Rambut. Ainun? Mata. Amfun? Hidung. Uzunun? Telinga. Raqabatun? Janggut. Kena tipu. Raqabatun tengkok, aku tunjuk janggut. Nampak sangat kena tipu. Saya bahasa Arab yang saya belajar tu je daripada Piramli tu yang saja lawak ke mana. Jadi saya buat apalah, dah hafal apa semua. Alhamdulillah, esok pergi pula pasal malam. Cari pula Lughatul Arabiyyah Lisanawiyah. Maksud dia untuk sekolah menengah lah. Dia buat Madrasatun, sekolah. Kan? Saqfun, shilling. Misbahun, lampu. Mirwahatun, kipas. Rijalun, lelaki. Nisaun, perempuan. Pondanun,
Pondan. Kan? Jadi saya pun hafal. Dalam masa 3 bulan, alhamdulillah saya hafal 3,000 kalimah. Ui. Kita boleh cakap Melayu kerana ada kalimah, betul tak? Betul, Ustaz. Kan? Kita boleh cakap English, bahasa Inggeris kerana ada kalimah bahasa Inggeris. Betul. Kita boleh cakap Arab jika kita ada kalimah bahasa Arab. Contohnya nak pergi ke kedai. Okey, nak pergi Arab kata apa? Pergi. Zahaba, betul. Kedai Arab kata apa? Dukan. Okey, saya nak pergi. Saya Arab kata apa? Ana azhabu ila dukan. Nampak? Senang tak? Senang, Ustaz. Senang. Kalau belajarlah. Betul. Tapi kalau bodoh, tak boleh kata apa, tuan-tuan. Betul. Kan? Boleh. Ini kan? Jadi saya pun aturlah. Ayah ajar kawaid. Dia pun ajarlah kawaid bahasa Arab. Kan? Lepas tu kemudian dia ajar i'rab. I'rabnya contoh kita nak baca Al-Quran. Alhamdu ke alhamdi. Dia ada kaedah dia. Kan? Kita kena belajar mubtada khabar. Kan? Kita kena tahu apa nama jumlah ismiyah ke, jumlah fa'liyah. Kita tahu tu i'rab tu. Jadi kita nak baca, kita alhamdu, kita tahu dah. Kalau orang baca alhamdi, betul lah tu. Iyyaka na'budu. Ada orang baca iyyaka na'budu. Ada orang baca alham. Ada orang baca alham. Alham maksud dia daging. Tu kena belajar. Kalau iyyaka na'budu, hanya dikau yang kami sembah. Kalau kita baca iyyaka na'budu, maksud dia cahaya matahari yang kita sembah. Contohnya akbar, kabir besar. Azan, Allahu akbar. Allah Maha Besar. Kan dengan azan kan, Allahu akbar. Kita pergi pasar malam, bawang besar 1 kilo. Bawang besar lebih besar daripada Allahu akbar. Tu beza dah, kita kena faham bahasa tu. Akbar, besar. Sebab tu saya nak cerita adik-adik, kalau pergi dekat Mekah ada satu bangsa, dia tak boleh sebut kaf. Dia akan sebut ca. Allahu Akbar jadi Allahu Akbar. Nama bangsa Turki. Sebab mereka meninggalkan agama, mereka gunakan bahasa Turki untuk azan. Akhirnya menjadi bahasa tu kaf jadi ca. Kalau labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dia akan jadi apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Calo habis. Itu beza. Sebab tu kita kena belajar bahasa Arab ni. Fahamlah. Betul Kan? lah. Allahu Akbar. Akbar tu baik. Macam saya. Amdallah. Maksud dia hamba Allah. Khairi. Baik. Kalau tu sangat baik, kita tambah alif di depan. Akhyar. Amdallah khairi. Maksud dia hamba Allah yang baik. Jadi yang paling baik dalam dunia ni, aku lah. Gelak apa pakai kasut merah tuan. Hari ni aku tak pernah tengok Dr. Mia pakai kasut merah. Assalamualaikum. Kita forum remaja. Santai-santai dulu. Sebelum dia hentam saya, biar saya hentam dulu. Sekejap lagi dia hentam saya. Pakai kasut merah. Lepas tu pakai seluar jin lah tu dua orang. Hari ni jin 2 orang tak ada seluar tuan-tuan. Lama-lama. Betul. Okey. Saya memang okey. Santai-santai Ustaz. Pucat dah muka tu. Tapi Ustaz, relax dulu Ustaz. Pasal kita dah terlampau penuh ni. Apa kata yang di depan-depan ni boleh naik atas. Sebab pentas kita besar. Yang di bawah-bawah ni kalau nak bersama-sama dengan Ustaz juga, anda akan dirakam di sini di dalam TV Al-Hijrah. Boleh. Kiri kanan boleh naik atas. Kan kalau batu. Boleh naik. Kan kalau Ustaz tanya saya tak boleh jawab, Kang salah seorang kena naik atas ni. naik atas. Boleh ramai-ramai. Di bawah ni dah penuh sangat dah. Ustaz Hairi kalau macam bagi ni 2 jam 3 jam tak habis lagi Ustaz. Sejam. Okey, naik atas. Dia orang duduk berdiri tu, nampak tu? Dia orang berdiri tu. Masuk. Yang di belakang tu kesian dia orang tak boleh masuk ke dalam. Belajar kita bagus tu. Jadi yang di depan-depan ni boleh naik atas pentas lah. Rasanya kalau di atas pentas ni pemandangan dia lagi luas Ustaz. Apa yang belakang tu. Kan? Boleh. Naik. Mana atas? Sebab hari ni rakaman live.
Buka apa nama tu, memang nampak live. Kalau Al-Hijrah tak ada, Al-Jazeera lah. Di antara dua tu lah Ustaz. Mai sini. Ada. Lagi rapat macam ni lagi rasa macam sedap Ustaz. Alhamdulillah. Kalau yang rasa-rasa yang tadi abang badan, abang baju hijau tu mai sini naik atas. Mai duduk sebelah Ustaz. Naik. Jangan segan mai rapat-rapat ni bang. Sini boleh. Kita nak santai-santai, nak relax sambil-sambil Okey. tu. Yang kosong bagi rapat. Yang belakang tu ke depan sikit. Okey, abang tak panggil. Panggil yang belakang. Yang belakang sana tu, yang belakang sana berdiri tu tak boleh berdiri lama, takut ada gout ke apa ke, boleh masuk ke dalam. Sebab kita ada banyak lagi ruang-ruang di dalam ni. Boleh masuk. Ada lagi ruang di belakang tu. Alhamdulillah, kita berkongsi ilmu pada malam ni Ustaz bukan senang Ustaz Okey, alhamdulillah. Okey. Tak ramai ni, belakang ada lagi kosong ni. Naik kawan-kawan. Meh, ni untuk kita-kita aja. Meh. Belah sini dah penuh dah, belah sini Ustaz. Boleh naik. Terus je lah Ustaz. Okey, boleh. Boleh. Sambung. Boleh sambung, kita sambung. Kau mana sambung tadi? Pasal bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi alhamdulillah. Jadi bapa saya ajar tu qawaid bahasa Arab. Jadi saya pun belajarlah. Belajar macam mana nak i'rab, kemudian macam mana nak tulis, kemudian macam mana kita nak hafal kalimah. Jadi kita hafal lebih kurang 3,000. Saya boleh cakap lah, boleh tulis, boleh i'rab. Bila dah boleh, saya pun ambil SPM, bukan SPM, Sijil Tinggi Agama Malaysia, STAM. Masa tu lah. Jadi pergi daftar lah. Masa tu sekolah Dairatul Ma'arifil Wataniyah, sekolah Tun Abdullah Badawi. Jadi saya pergilah. Umur 26, dengan jambang, dengan janggut semua ni. Misal, pergi, anak saya 3 orang. Saya duduk, saya pelajar tumpang, duduk di belakang lah. Jadi anak saya lari ni, di luar dewan tu. Jadi ketua pemeriksa masuk tengok muka saya. Dia tengok, nampak janggut kan. Dia kata apa? Waris tak boleh tunggu dalam kelas, dia kata. Dia ingat saya waris lah. Saya kata saya bukan waris, saya pun nak periksa juga. Dia kata tua-tua pun periksa lah. Memang kurang jauh tu. Tapi alhamdulillah saya pun periksa lah. 20 subjek dapat Jaid Jiddan. Pertama Mumtaz. Yang kedua Jaid Jiddan. Yang ketiga Jaid. Yang keempat Makbul. Dia ada pangkat-pangkat dia tu. Saya balik-balik pegang sijil. Ayah! Seronok sangat. Saya dapat Jaid Jiddan. Pangkat 2. Ayah saya kata hebat. Belajar 3 bulan dapat Jaid Jiddan. Pangkat 2. Dia kata aku belajar 7 tahun dapat Makbul. Dapat 4. Dia kata pergi sambung pula. Ni masa remaja ni. Masa remaja lah 26 tahun saya sambung ambil diploma bahasa Arab. Jadi man turin an takallam lughatul arabiyyah ma'i ma fi mushkilah. Siapa nak cakap Arab dengan saya boleh. Saya boleh cakap Arab. Saya boleh cakap orang putih. Saya boleh cakap Jepun. 2 tahun saya duduk di Jepun masa IR dulu. Saya boleh cakap Inggeris dan saya boleh cakap Mandarin. Ni hao ma, wa hen hao, yang tu lah. Yang Jepun tu saya risau Jepun. Saya memang boleh cakap Jepun. Mondai nai. Mondai nai tu mafi muskilah, no problem. Mondai nai. Selamat malam. Selamat malam. Konbanwa. Ustaz. Betul. Selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Betul lah. Enggak apa aku. Aku bohong pun dah kata. Kalau terima kasih, Jepun kata apa? Domo arigato. Betul. Domo arigato. Betul. Saya banyak tengok cerita Doraemon. Betul muka Doraemon. Jadi alhamdulillah lah. Bila macam tu, saya guna masa remaja saya menuntut ilmu. Alhamdulillah. Kemudian saya sambung diploma. Lepas diploma, saya sambung ijazah dalam pendidikan Islam. Kemudian saya sambung master dalam kaunseling Islam. Kemudian saya sambung PhD dalam psikologi. Jadi tak ada basic agama ni. Tapi alhamdulillah belajar agama umur 26 tahun. Kemudian minta tauliah Majlis Agama Islam Pulau Pinang dengan Selangor. Dapat tauliah. Malam ustaz. Siang guru fizik. Beza tak? Sebab tu saya nak bagi tahu wahai remaja. Guna masa kita ni yang ada ni untuk cari ilmu adik. Sebab tu bila Abang Man kita kata apa? Cinta apa? Cinta ilmu.
Adik, cinta ilmu sungguh adik. Bila cinta ilmu, kita jadi hebat. Sebab apa? Allah sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Allah angkat kita. Tengok, saya jurusan electrical. Boleh cakap bab agama. Sebab apa? Kita mengaji agama. Sebab tu man jangan susah hati. Kawan dengan ustaz-ustaz. Kurang-kurangnya dapat tempias. Betul. Mana nak tahu kita nak buat maksiat, man dah pakai kepiah hijau putih ni kan. Orang tak pakai songkok, orang pakai hijau putih tuan. Palestin Ustaz, Palestin. Takkan pakai kepiah macam Ustaz, daripada saya pakai kasut merah. Kita pakai dua. Okey, kembali. Kasut merah hudos sangat. Man pakai kupiah ni, takkan pakai kupiah nak pergi karaoke, betul Ya, tak? betul. Pakai kupiah ni, takkan karaoke. Ya. Kan? Pergi kan? Oh, mawarku. Takkan pakai kupiah. Tapi kalau songkok hitam, tentu. Betul tak? Saya sekarang ni banyak nyanyi lagu-lagu agama je Ustaz. Ya ke Allah. Contoh dia macam izinkan abang berpoligami. Jangan bang, bini kau dah belakang. Tak, sebab tu adik, alhamdulillah, man raja lawak, tapi dia lawak dia untuk agama. Rugi tak? Tak rugi, kita gelak-gelak, tapi kita peringatkan bahawa gelak ni manfaat. Sebab orang yang gelak ni, Nabi kata apa? Senyum itu sedekah. Ya Ustaz. Betul tak? Kita senyum, tapi jangan duduk saja apa senyum. Itu masalah tuan-tuan. Dah duduk senyum, berak senyum. Itu semuanya bermasalah. Tapi alhamdulillah kita gelak ni santai sebab remaja. Saya takut masa berak tu pakai kasut merah juga. Itu nampak teruk sangatlah. Dia nak tutup kepala. Dia nak tutup kepala, kasut merah tak ada kepala. Kan nak lindung. Ya Ustaz. Betul. Ada kawan saya bukan kasut, dia letak, kan dia buang spender. Dah kali dia letak atas. Spender warna merah. Dia yang dahsyat, dia letak spender tu. Lepas tu dia cari, mana spender tu? Ni nak cerita ni, dia pergi hotel. Dia berak dekat hotel tu. Dia letak dah tutup, kan sunnah Nabi. Lepas berak dia cari, spender aku mana ni? Dalam hati dia, mungkin jatuh dalam tandas tu. Dia flush masuk bawah. Jadi dia pun, tak apalah, pakai baju, spender tu atas, dia tak pasal. Lepas tu dia pergi resepsionis man. Resepsionis tu tengok senyum. Dia kata, abang, senyum. Dia ingat dia handsome. Bang, atas kepala bang. Dia pergi, Allah! Spender tu atas kepala man. Kira okey lah. Jangan bubur dua keluar dalam lubang tu dah. Tu nak cerita. Okey lah. Pakai kupiah takkan nak buat maksiat je tak? InsyaAllah. Tapi pakai seluar jeans belum tentu. Ya. Kalau kasut merah tu tentu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih. Ini kita kawan. Man kawan dengan kami ustaz. Kan? Kita kawan dengan agama. Alhamdulillah. Sekarang ni saya tengok artis-artis nak pada agama. Nak pada agama. Sebab tu kita seronok. Sebab apa? Sebab Allah pilih tengok yang perempuan tu. Siapa suka Abang Man? Tak suka. Siapa suka Dr. Mia? Tak suka juga. Ustaz Abdullah Khairi? Suka! Ustaz kena faham Ustaz. Kadang-kadang perempuan kalau diam dia tanda setuju. Setuju apa? Tengok perut hang tak berjalan. Jadi wahai tuan-tuan, adik-adik remaja, gunakan masa kita ni untuk berkat. Berkat macam mana? Saya bagi sikit aja sikit. Betul. 5 minit ke Ustaz? Boleh. Berkat ni ada 3. Pertama, berkat pada Nabi SAW. Contohnya kita gelak hari ni, tapi kita sebut tentang Nabi. Berkat. Sebab orang yang sebut Nabi selawat, malaikat dan Allah akan selebut nama dia di langit. Itu berkat. Betul tak? Walaupun man gelak-gelak, tapi kita sebut Allahumma salli ala Muhammad. Betul tak? Man salla alayya salatan, sallallahu biha alaiha asyara. Barang siapa selawat dekat Nabi, Allah malaikat selawat 10 kali. Itu namanya berkat. Sebab tu adik remaja, jangan lupa selawat dekat Nabi. Sebab nama kita disebut di langit. Seronok tak? Kita pergi pasar raya, orang sebut nama kita, seronok tak? Perhatian kepada Encik Man Raja Lawak. Sila datang ke kaunter pertanyaan kerana anak anda sedang menanti. Rupanya hilang anak. Dia berkata, Man Raja Lawak. Sebut nama tuan-tuan. Seronok. Yang pertama, selawat dekat Nabi. Sebab sahabat sayang sungguh Nabi.
Pernah satu ketika Nabi bangun, Nabi nak kencing. Nabi bukan kencing macam kita, Nabi kencing dalam bekas. Kemudian Nabi letak tepi. Bangun Ummu Aiman, dia pergi, dia cari air tak ada. Dia minum air kencing Nabi. Air kencing Nabi bukan macam air kencing kita. Bukan macam man. Orang sebelah lagi teruk. Air kencing ni, tapi air kencing Nabi wangi. Peluh Nabi lebih harum daripada kasturi. Najis Nabi wangi. Jadi bila minum dia tak rasa. Lepas Nabi tidur, Nabi bangun, Nabi carilah bekas tu nak buang. Tengok-tengok bekas ada, air tak ada. Dia pun Ummu Aiman, ainal ma' fi hadzal ka', mana air dalam ni, dalam gelas. Ummu Aiman kata, kenapa ya Rasulullah? Dah ada air mana? Kenapa ya Rasulullah? Nabi kuatkan soal, airnya mana? Aku minum ya Rasulullah. Nabi kata, engkau telah meminum air kencing aku. Oleh kerana kau telah minum air kencing aku, Allah peliharakan perut kamu daripada sakit sehingga mati. Maka Ummu Aiman tak pernah sakit perut sampai mati. Kerana apa? Keberkatan air kencing Nabi. Kan? Nabi tak ada dah, tapi Nabi tinggal ulama-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ni saya datang daripada Penang ni, tak kencing lagi ni. Betul Ustaz? Man nak minum. Man minum bukan berkat, mampu je. Jadi macam mana nak berkat? Kita selawatkan Nabi lah. Jangan cari ayat kencing Nabi. Jangan cari ayat kencing kami. Betul tak? Selawat dekat Nabi. Yang kedua, keberkatan. Nak tahu tak? Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita sambung selepas ini. Betul. Alhamdulillah. Ni kenapa adik-adik turun ni belah sini ni? Kenapa? Geng kasut merah ke apa? Tadi Ustaz. Oh, senyap Ustaz, tengok banyak nota tulis tadi tu. Oh, banyak punchline tu. Siap. Kita siap pula nanti. Jadi Ustaz, boleh tak kita cerita sikit lah. Adik-adik kita nak tahu juga ni macam mana perkembangan Ustaz. Takkan tiba-tiba dah lahir dewasa je. Mesti daripada remaja. Jadi semua nak tahu ni Ustaz. Semua tunggu-tunggu ni Ustaz. Cerita sikit zaman remaja Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Mampu aku tak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati sahabat saya Man Raja Lawak yang sudi hadir pada malam ini. Kekanda saya yang alhamdulillah tak putus-putus menghina dan memburukkan diriku ini. Aku kenal diriku, tetapi tidak semudah itu aku lepaskan dia pada malam ini. Saya tak ada kena-mena Ustaz. Saya tak ada. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis walaupun dalam keadaan gelak ketawa, yang mana Ustaz Abdullah Khairi menceritakan kisah-kisah silam yang mungkin ada kalanya menyebabkan kita gembira dan kita gelak. Man Raja Lawak penuh dengan isi-isi yang mana program ini tetap mempunyai kesan ilmu. Dan bila ada kesan ilmu, kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, Allah mudahkan urusan dia untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, bila Man tanya saya, dia kata, Ustaz, macam mana keadaan saya masa kecil? Saya selalu nak kongsi pada adik-adik di luar sana. Tambah-tambah yang ada di hadapan saya tengok tadi ada yang daripada Mahat Tahfiz, ada yang baru nak menghafaz Quran. Tuan-tuan dan puan, jangan segan dan jangan malu dengan apa yang kita buat. Saya mempunyai 11 orang adik-beradik, dan mungkin ada yang dah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar. 11 orang adik-beradik daripada seorang ayah yang graduate daripada Fakulti Ekonomi. Bukan seorang ustaz, bukan seorang guru di madrasah, bukan seorang guru pondok, tetapi seorang graduate daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, Fakulti Ekonomi, dan pegang jawatan kanan dalam kerajaan.
Tuan-tuan dan puan, kesemua anak dihantarkan hafal Quran. Bayangkan, bapa saudara bukan daripada ustaz-ustaz tetapi profesor matematik. Tuan-tuan dan puan, semua terkejut. Bayangkan kawan-kawan ayah semua tanya, hantar anak sekolah ngapa Quran? Ya Allah, boleh ke nanti beli motor? Tu antara soalan. Sampai ayah tak terkata, tuan-tuan dan puan. Sebenarnya, jangan kita risau macam adik-adik yang ngapa Quran. Jangan rasa malu dengan apa yang kita buat. Allah dah sebut dalam Quran, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Dalam surah Al-Hijr ayat 9. Kata Allah, aku turunkan Al-Quran, Allah akan jaga kamu, tuan-tuan. Kita hafal Quran, tengok mana ada orang hafal Quran hari ni minta sedekah. Ada tak? Ada ke tak? Ada orang lah. Cakap ganu pula tak faham kali. Tuan-tuan, mana ada? Cuba kita luar. Tak ada, tuan-tuan. Imam Muda Ashraf tak miskin. Ustaz Dom tak miskin. Tu Ustaz Azhar itu orang Terengganu tak miskin. Alhamdulillah, walaupun dia bukan daripada ustaz, bukan daripada orang yang ngapal Quran, bukan daripada orang awal-awal yang belajar agama, tak, tetapi dia belajar ketika dia dah kerja. Allah muliakan dia setelah dewasa. Ni mangkuk ni. Seorang engineer, tuan-tuan. Saya bangga. Kami ni, tuan-tuan, jangan duk risaulah. Kami ni dah semua dah. Selalu duk orang apa forum selalu dah. Kalau Ustaz Haslin ada lagi huhara. Saya tak berani panggil mangkuk pun. Oi, tak apa, panggil pinggan je. Kami, tuan-tuan, dia ni tengok, walaupun dalam keadaan macam ni, saya malu dengan dia. Sebab apa? Dia engineer. Engineer 9 tahun, gaji dia dah belah 13,000 kan. 13,000. Kerja dekat, orang kata apa, dekat satu syarikat engineering, berhenti nak apa? Sebab minat nak mengajar kat sekolah. Mengajar kat sekolah, alhamdulillah, malam mengajar kitab, walaupun sikit-sikit, walaupun bukan seorang ustaz, tetapi alhamdulillah boleh bawa apa yang hari ni dia ada. Profesor Dr. Muhayya bukan daripada bukan ustazah, tetapi dia seorang doktor mata. Semalam saya baru jumpa dia, profesor mata. Satu hari dia bedah orang, seorang, tuan-tuan dan puan, nilai bedah mata 11,500 ringgit. 11,000 seorang. Dia bedah tak kurang daripada 30 orang. Tuan-tuan, bayangkan, cuba kalikan berapa gaji dia. Tapi tuan-tuan, kita fikir berapa banyak dia dapat, tapi tengok berapa banyak dia infakkan kepada orang fakir miskin. Kadang-kadang dia WhatsApp, Ustaz, boleh tak saya nak hantar, saya nak niatkan nak bagi orang fakir miskin ni buat mata free, tuan-tuan dan puan. 12,000, tuan-tuan, bukan sikit. Tapi tuan-tuan, Allah muliakan. Sebenarnya daripada Al-Quran lah. Bila kamu belajar Quran, Allah akan muliakan. Saya dulu nakal, tuan-tuan, nakal sungguh. Kalau di Kelantan ni, malam ni, habis program saya terus balik Kelantan. Saya sebenarnya malam ni, kalau nak ikutkan, kalau tak kerana ma'had madrasah ni, Ustaz Abdullah Khairi, saya malam ni memang tak sempat. Saya program di Kelantan. Ustaz Haslin ada program lain, tapi dia sakit. Ustaz Abdullah Khairi esok pagi kena ada pukul 8 pagi di Johor Bahru. Kami direct lagi senang, tapi disebabkan madrasah, kami nak buat satu perkara yang mungkin luar biasa. Saya bawa kereta. Driver tak datang hari ni. Saya bawa datang sendiri bawa kereta. Bayangkan saya ada slip disc, sakit pinggang, bawa kereta dengan isteri. Jalan 1 jam berhenti. Sakit, tuan-tuan, kebas. Sampai pukul 5.30 tadi, ada orang datang, muruk, tuan-tuan. 2 jam, tak sempat aku tukar seluar, tuan-tuan. Kau kutu aku. Jahat. Kau jahat. Tuan-tuan, sebenarnya muruk 2 jam, sakit sungguh, tuan-tuan. Dialah takkan nak pakai seluar selek. Kita pakai seluar selek jalan jauh, dia cepat macam Yang kasut merah tu tak sempat tukar. belakang kereta ada kasut hitam tak dan. Tapi nak cerita, tuan-tuan dan puan, kasut seluar tak penting, yang penting hati. Betul. Terus bagi Ustaz. Habislah mangkuk ni. Tuan-tuan dan puan, nak cerita, tuan-tuan, sebab madrasah kita mari. Saya malam ni terus nak balik ke Kelantan. Pagi esok kuliah subuh di Kelantan, lepas tu mengajar dekat Nilampuri,
malam esok di masjid, mana saya tak ingat dalam masjid tu. Tapi yang pasti tuan-tuan dan puan, program padat. Kalau saya daripada KL, saya naik kapal terbang terus sampai di Kelantan. Sampai PA saya kata, Ustaz, kenapa terima Ustaz? Apa masalah Ustaz sebenarnya? Dia marah saya pula. Mana ada PA marah aku? PA marah bos. Saya kata tak apalah Izzat, kita tolong. Izzat tengok ni live ni. Tolong, tak apa, tak ada masalah. Dia pun duk fikir, dia bukan marah sebab datang ni, dia risau saya sakit pinggang. Ya, Ustaz. Sakit pinggang. Tapi tuan-tuan dan puan, Allah tu Maha Kaya, Allah mudahkan semua urusan. Mari ada orang tukang urut, dia urut pula tadi sedap betul 2 jam. Dia urut kaki, sakit pinggang urut kaki, pening kepala aku. Tapi masalah dia pegang jari menjerit, pegang itu menjerit, semua tempat menjerit. Nak kata badan dalam rosak. Saka banyak ni Ustaz. Kau boleh jadi teruk kan? Tuan-tuan, letih. Tapi nak cerita, tuan-tuan balik Kelantan. Tuan-tuan, dekat Kelantan orang kenal lah kami tuan-tuan. Dekat satu taman, saya dibesarkan kat Kelantan. Saya asalnya asas Selangor. Asas Selangor, pergi ke Kelantan sebab ayah pindah Kelantan. Ya Ustaz. Nakal Tuhan dia tahu tuan-tuan. Saya ni antara budak yang paling nakal lah kalau di kampung tu. Kami ada 5 orang tuan-tuan. 5 orang kalau di kampung tu, di taman tu orang kenal lah. 5 jahanam. 5 jahanam. Sangat nakal tuan-tuan puan. Kalau jalan dekat tepi surau, kita ada satu surau dekat taman tu kan. Dia ada surau, lepas tu rumah haji, ada rumah cikgu dia panggil. Rumah tu dia ada rambutan kuning. Rambutan apa Ustaz? Yang kuning. Rambutan ya. Anjang bohong aku betul ke ni? Yang kuning tu. Rambutan gading tu keluar besar-besar kan. Tuan-tuan, kita ni orang muda tuan-tuan. Mana reti minta isi? Ya. Bawa basikal jalan gitu. Rambutan. Oh, Kelantan. Rambutan. Bawa seorang bawa plastik, kita kutip tu. Tengah jalan ni. Mencuri bawah. Orang, woi! Aku ni lari gitu, lari. Bawa rambutan pergi bagi kat sana. Macam Zorro lah. Curi rambutan bagi kat budak-budak pasti. Bagi. Macam orang kaya. Padahal makan semua curi. Tak tahu hitam gelap hati budak-budak ni tuan-tuan. Lepas tu pergi pula, lepas pasti pergi pula kat kemas. Habis semua aku pergi. Bawa tuan-tuan. Nak cerita. Tapi Alhamdulillah saya bila pergi belajar kat Syria sedih tuan-tuan. Duk mikir, ya Allah aku mencuri banyaknya rambutan. Nak duk mikir. Rupa tu masa belajar kitab fiqh. Belajar kitab rupa bab hudud. Sampai bab hudud. Bila kita kena ngaji bab hudud ni. Bab hudud kena ngaji. Sampai habis. Walaupun tak buat lagi. Belajar dulu. Lepas ni baru kita buat. Tuan-tuan. Belajar tu. Sampai bab hudud rupanya tuan-tuan. Saya tu tak kira mencuri. Sebab saya curi hak JKR. Yelah sebab pagar dah keluar. Buah dah keluar daripada pagar. Jadi ada jalan. Jadi siapa punya tu? Kalau ikutkan hukum dia kena potong. Dia tak boleh letak buah dekat luar. Mengotorkan jalan raya. Jadi Alhamdulillah saya dah selamatkan jalan raya daripada kotor. Aku curi semua sekali. Jadi tak kena hudud. Dia panggil syubhah. Jadi syubhah aku bertaubat je lah. Syekh Syukir, saya dengan guru saya, dia kata apa? Ya bunai, tub ilallah hatta yaumal qiyamah. Dia kata, wahai bunai, wahai anak aku, kau bertaubatlah sampai hari kiamat sebab kau dah makan harta syubhah. Tapi tuan-tuan dan puan, nak cerita nakal. Allah Ta'ala tu Maha Kaya. Ayah dia dengar, belajar daripada kebetulan dia pergi dekat masjid. Ustaz masa tu tok guru tuan-tuan. Dia mengajar dekat masjid. Rumah dekat dengan masjid. Ayah pergi sembahyang kat masjid, dia kata, kalau nak ubah anak ni mudah ya. Nak ubah anak ni mudah. Kalau anak nakal, anak jahat, dia kata jangan fikir banyak. Balik pada Quran. Akhirnya tuan-tuan, saya balik rumah. Balik sekolah, ayah saya dah ada kat rumah. Bincang dengan mak. Kata, berhentikan anak-anak sekolah. Masukkan anak hafaz Quran. Umur 3 tahun tuan-tuan. 3 tahun, ngapa Quran? Pakai serban, pakai serban. Orang raya pakai samping. Aku pakai serban, pakai berputih-putih tu. Kawan-kawan, sepupu sepapak dia, warna mu. Sokok mana sokok? Nak cerita, kita mutar kepala botak. Ngaji ngapa Quran 3 tahun, botak straight, botak cing dia panggil. Panjang sikit cukup. Tu nak cerita. Mandi dekat mana air apa? Air kolah. Air telaga. Air telaga pukul 5 pagi, beku otak.
Sebab pukul 5 kena bangun sembahyang tahajud ngapal Quran. Wa man yala'ul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Tak tahu perempuan, tak kenal perempuan, tak boleh tengok surat khabar, tak boleh tengok berita, tak boleh tengok segala-gala 3 tahun tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah tu Maha Kaya. Tak ada Allah sia-siakan orang yang hafal Quran. Macam tuan-tuan duduk di Mahat Tahfiz ni beruntunglah. Adik-adik yang beruntunglah, ibu-ibu yang hantar anak-anak beruntunglah tuan-tuan. Dengan izin Allah Ta'ala, tidak ada orang yang hafal Quran, Allah sia-siakan hidup dia. Alhamdulillah 11 orang, 8 orang hafal Quran, 11 orang tu, 3 lagi yang tak akhir tu tak hafal. Alhamdulillah 11 masuk universiti tuan-tuan. Semua dapat kerja. Nak cerita, tak ada yang Allah sia-siakan. Oleh sebab itu, nak keberkatan bab kata Ustaz Abdullah Khairi tadi betul lah. Tuan-tuan, keberkatan hidup masa muda ni lah tuan-tuan. Apa yang perlu kita lakukan? Pertama, mujahadatun nafs, lawan jiwa. Lawan nafsu. Kita sekarang ni masa muda, macam-macam nak, betul tak? Masa muda ni macam-macam kita nak. Kita nak itu, nak ini. Tambah orang perempuan, nak comel aja. Ya. Kita pun duduk depan tengok belakang. Hak dah belakang tengok depan. Hak pakai sebang hijau belakang comel. Sebang hijau, semua hijau. Oh, sebang hijau. Solehnya. Itu standard orang muda. Saya mengajar kat universiti, budak-budak semua nak. Tambah-tambah orang perempuan sangat laku. Lelaki sangat laku. Dekat mana you? Dekat universiti. Saya kat UKM. Dekat UKM kalau saya tanya pelajar-pelajar, kalau ada 70 orang, 70% semua dah ada dah orang lelaki. Semua ada. Dah ada. Yang perempuan tanya ada? Tak ada. Adalah 10% yang dah ada tunang. Yang lain semua kosong. Nak kata sekarang akhir zaman dah. Sepatutnya orang macam ni ambil lebih. Tapi takut bini. Ustaz, bukan takut bini dia tu menakutkan. Sangat saya. Di mana-mana ikut. Tapi nak cerita tuan-tuan, sungguh mujahadatun nafs, lawanlah nafsu. Betul. Malas. Jangan malas tuan-tuan. Kita masa zaman belajar ni belajarlah sungguh-sungguh. Saya ingat lagi masa belajar dulu. Saya pergi Syria umur 14 tahun. Sama adik-adik ni. Berapa? Adik berapa adik? Berapa adik umur? 13. Saya pergi 14. Saya pergi ke Syria umur 14 tahun. Pergi Syria tuan-tuan, kita budak tuan-tuan, main sana main sini, nafsu kadang-kadang duk ingat nak main je. Tapi sehinggalah datang Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan hari ni. Orang Terengganu lah. Dia ni terlalu ikut ulama tuan-tuan. Dekat Madinah dia sangat ikut ulama, balik ke Malaysia, balik ke Syria dia ikut juga. Ikut Syekh Bura, Syekh Hasan Haban Nakah. Dia royak kita, dia kata, jangan buang masa ngaji. Suruh beli kitab, saya beli. Suruh mengaji. Tuan-tuan, hasil daripada mengaji itulah tuan-tuan, kita ada sedikit kelebihan berbanding orang lain. 12 tahun kita duduk tuan-tuan, kita belajar macam-macam. Berapa biji kitab kita belajar. Berapa banyak kitab kita belajar. Berapa ramai ulama kita masuk. Hasil daripada mana? Daripada mujahadatun nafs. Kalau nak ikutkan nak happy je tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, mintalah kalau nak dapat keberkatan hidup, pastikan doa ibu bapa. Doa ibu bapa mintalah. Sekarang ni kita ada mak bapak minta tuan-tuan. Jangan tak minta. Nak apa-apa mintalah dengan Allah Ta'ala. Minta dengan mak bapak, tolonglah doakan kita. Ni sekarang ni kita nak dapat apa tak tahu tuan-tuan. Tadi saya tukang urut tadi, urut dia orang muda. Dia urut saya, dia kata, Ustaz, saya kata belajar mana urut? Allah Ustaz, saya belajar gini-gini Ustaz. Sebab mak sakit hormon kan. Jadi lepas tu, duk nguruk mak selalu, mak pun kata, sedap menguruk kata. Mu ni satu hari jadi tukang urut. Jadi tukang urut sungguh hari ni. Doa seorang ibu. Mak saya selalu sebut masa saya kecil, engkau ni satu hari akan jadi penceramah. Tuan-tuan, alhamdulillah hari ni jadi penceramah. Betul, doa seorang ibu. Ayah saya pernah doa. Saya selalu sebut, kalau forum Abdullah Khairi dia tahu cerita ni tuan-tuan. Saya daripada kecil, ayah saya peminat Ustaz Harundin, Datuk Dr. Harundin, UKM. Tuan-tuan, benda ni berlaku. Dan saya sangat yakin dengan doa seorang ayah dan seorang ibu. Masa kecil, masa kami doa hafal Quran, selalu balik-balik tuan-tuan, hari Khamis ayah akan pastikan, dekat Kelantan ni, pastikan anak-anak akan duduk depan TV tengok rancangan forum perdana TV1. Masa tu Datuk Hasan Din, Datuk Hasan Ali, Datuk Ismail Qamus. Masa tu terkenal, dia buat lawak. Masa ni Haryanto kan, lebih kurang dekat sama. Lepas tu Datuk Harundin, tuan-tuan, masa tu top semua. Orang yang tengok forum perdana 5 juta orang tak kurang.
Kita boleh tahu berapa ramai. Tuan-tuan, saya bawah, ayah duduk atas. Masa tu mak saya ada, semua pakak duduk tengok ni. Ayah kata apa? Ja, satu hari nanti jadilah macam Ustaz Harun. Masa dia orang panggil Ustaz Harun, tuan-tuan perempuan. Saya pun jawab, nak jadi Ustaz Harun macam mana? Belajar sampai darjah 3 je. Tuan-tuan, ayah punya doa, tuan-tuan. Alhamdulillah, pada hari ini dekat UKM, bilik yang saya duduk hari ini, bilik pensyarah adalah bekas bilik Profesor Datuk Dr. Harudin. Yang kedua, subjek yang saya mengajar dekat UC, antara subjek yang saya pernah mengajar, subjek Profesor Datuk Dr. Harudin. 2, 3, tuan-tuan dan puan, antara pakaian yang paling disukai zaman dia muda, tuan-tuan, Datuk Harudin, baju bunga. Ustaz Harudin saya tengok gambar lama masa dekat UKM, rambut belah tepi. Saya sikat ke depan. Dia rambut belah tepi, baju bunga-bunga. Kutuk lagi. Baju bunga. Kasut dia aku tak tahu apa. Aku nak kaji, ada tak kasut merah, tuan-tuan? Dia baju bunga-bunga, tuan-tuan. Dia antara cukup alim, tuan-tuan puan. Masa tu pakar rujuk. Masa tu, tuan-tuan puan, negara rujuk dia. Tuan-tuan, ketiga. Yang keempat, yang saya sangat terharu, apabila tuan-tuan puan tempat duduk dalam kerusi forum perdana, tuan-tuan puan, saya duduk di tempat itu. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, itu sebabnya doa ibu bapa perlu kita ambil perhatian. Janganlah kita abaikan. Kita ada mak, kita ada ayah, mintalah doa daripada sekarang. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, banyak lagi perkara yang saya nak kongsikan berkaitan dengan bagaimana nak dapatkan orang kata apa, keberkatan ketika usia muda ni. Maka mari kita sama-sama amalkan dulu 2 perkara, insya-Allah Allah Taala akan merahmati. Alhamdulillah Ustaz, panjang lebar. Alhamdulillah. Nampaknya memang kita masa mencemburui kita, Ustaz. Tak bolehlah kita berlengah-lengah lagi. Nanti kita ada pula tabung pembinaan Madrasah Tarbiyah Islamiah Darul Hijrah. Kita akan edarkan pula lagi, Ustaz. Jadi Ustaz, kadang-kadang adik-adik kita ni, adakah diorang ni, ialah macam diorang berkumpul sesama sendiri, mungkin positif yang baik lah, maknanya aura yang baik, saling nasihat menasihati. Tapi bila dekat rumah, Ustaz, macam anak buah saya, 2 orang tahfiz juga. Kalau ada apa-apa, kalau macam ada keramaian atau apa-apa, dia yang baca doa. Pakcik-pakcik dia belakang lah, kan? Dia orang yang ke depan. Jadi adakah dia orang ni, kalau di luar macam mana, Ustaz? Macam mana kita nak jadikan dia orang di dalam dan di luar sama saja, Ustaz? Barakah dia tu dibawa keluar. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nashkurulillah. Abang Man, Ya, Ustaz. Abang Man Raja Lawak. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, adik-adik, kita kadang-kadang kita belajar agama. Jangan kata tak belajar, memang belajar. Sekolah rendah ke sekolah menengah, subjek agama ni memang belajar, tapi kita tak implement, tak praktis. Itu yang masalah. Banyak di kalangan kita, kalau nak kata siapa sini bapak dia seorang ustaz, bapak ustaz, ada tak? 1, 2, 3, bapak dia ustaz, ataupun bapak dia cikgu. Cikgu. Bapak dia pegawai kerajaan. Ada? Bapak dia kera ni. Baik cakap dia, siapa bapak dia banduan. Saya nak bagi tahu, bapak kita seorang ustaz, kita belum tentu ustaz. Betul tak? Betul tak? Betul. Bapak kita cikgu, kita belum tentu cikgu. Betul tak? Bapak saya tok guru pondok, saya belum tentu tok guru. Betul tak? Saya kena belajar untuk jadi tok guru. Betul. Adik, kamu hafal Quran. Anak saya 6 orang hafal Quran. Sebab apa? Sebab bapak saya kata, kamu cari akhirat, dunia datang, kata. Betul tak? Kamu cari dunia, akhirat lari. Saya jadi engineer, gaji 8,000, 9,000. Tak sampai 13, 8,000 masa tu. Tahun 1992, 8,000 masa tu. Masa tu duit kita tinggi masa tu. Saya masa tukar dekat Danok masa tu, dia punya mata wang lain sikit. Memang tinggi lah. Tapi Allahu Akbar. Ya. Macam mana? Aku nak kata apa, lupa hang ganggu. Betul. Anak Ustaz, nama orang. Allah. 6 orang hafal Quran. Bapak saya kata apa? Cari akhirat, dunia datang. Ya, cari dunia, akhirat lari. Ya. Betul. Saya cari akhirat, dunia datang. Betul, Ustaz. Masa tu umur saya 26, 27, saya jadi ustaz. Masa tu pakai kereta kancil ya. Saya bawa orang umrah, sampai-sampai ada seorang hamba Allah. Ustaz,
Ustaz duk ceramah-ceramah, Ustaz nak tak kereta? Nak bagi kereta saya? Dalam hati saya, kereta nak bagi, mesti kancil juga. Ataupun KE20. Yang start bunyi macam mana? Tu. Kak, geran pun nak kena tukar. Mesti KE20 atau kancil. Tiba-tiba dia kata, Ustaz, belakang saya, kereta saya. Ustaz nak tak? Tengok Mercedes. Oh. Saya kata, kenapa nak bagi Mercedes? Nak dah Ustaz? Nak. Ustaz nak. Saya tanya, kenapa bagi Mercedes? Ustaz nak kereta saya, sampai Ustaz ceramah, orang dapat hidayah. Orang dapat pahala, Ustaz dapat pahala. Ustaz naik kereta saya dapat pahala. Allahu Akbar. Baru ni, saya dapat bel paya pula. Tu bel paya saya naik tu. Oh, orang bagi Ustaz? Orang bagi. Oh. Jadi kalau Mahat Tafiz semua nak bagi saya, BMW sudah lah. Betul Ustaz, betul. Mesti dia dah Amal tadi. Nak bagi tahu, cari akhirat adik, dunia datang. Jangan susah hati adik. Duduk Mahat Tafiz, macam Dr. Mia, Datuk Dr. Mia kata, Mahat Tafiz tak jadi. Dia profesor nak jadi pensyarah kanan. Ni pensyarah kanan UGM. Dia pakai tu BMW Mercedes baru Mia. Mercedes baru. Aku belpaya buruk lah. Oh. Dia Mercedes baru. Dia hafal Quran. SPM pun tak ada. Lepas tu ambil SPM adik. Sebab apa adik? Ni dalaman. Sebab tu kamu adik belajar, tapi dalaman ni kita kena cuci dalaman. Betul. Itu yang nama dia polish hati kita ni. Sebab tu saya nak tanya kamu ni. Siapa di sini nak jadi ustaz? Cuba angkat tangan. Siapa sini nak jadi kontraktor? Tak ada juga. Siapa nak jadi Perdana Menteri? Oh, tu dua orang Perdana Menteri. Ada. Angkat tangan dia, angkat tangan Perdana Menteri. Ada. Tu belakang tu. Tu. Oh, tu. Ha. Tu. Woi! Nama apa dek? Nama apa? Ahmad Najib. Itu Perdana Menteri kita. Yang sekarang ni. Siapa nak jadi Menteri Keuangan? Siapa nak jadi ahli parlimen? Perempuan ada tak? Tidak ahli parlimen. Nampak? Bagus. Bagus. Siapa nak jadi artis? Dia seorang lah. Nampak? Ya. Saya bagi, adik, jadilah apa pun, tapi di dalam kena ada. Betul. Asas agama ni maksud dia keimanan. Kamu keluar esok, jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri yang ingat Allah. Betul Ustaz. Jadi artis macam Man, ingat Allah. Takkan nak buat maksiat. Jadi pensyarah macam Dr. Mia, ingat Allah. Hebat tak? Hebat Ustaz. Jadi engineer ingat Allah. Betul tak? Tu kejut tu ada. Meh. Round kedua. Dalam aku duduk jerakah pun lena juga. Aku ajar. Itu dah 4 hari tahajud tu Ustaz. Tak bangun tu. Lena juga. Saya kalau saya ceramah memang tak boleh lena punya. Saya pernah cerita baca khutbah, Dr. Mia tahu dah. Saya baca khutbah. Kebanyakan pegawai kerajaan. Dia orang datang awal duduk tepi-tepi tu. Lena semua. Tu yang tepi-tepi tu pegawai kerajaan. Tu nampak tu. Lena. Saya tengok, lena ya, tak apa. Nabi ahmar ainahu. Bila baca khutbah ni, merah mata. Wa ala sautuhu. Tinggi suara. Jadi saya baca khutbah bukan mata merah. Saya kuatkan suara saya. Sebab saya guru disiplin. Kan guru disiplin kan. Kalau perhimpunan, pelajar lari tak masuk. Wow! Garanti lompat pagar tak lepas punya. Takkan guru disiplin. Masuk perhimpunan. Mana boleh. Wow! Garanti tak lepas. Guru disiplin. Betul. Takkan pula dia nak masuk. Kuputek. Jadi saya guru disiplin kan. Jadi saya pun tengok dia orang lena. Saya kuatkan suara. Wa ala sautu. Saya pun lepas itaqullah. Jangan tidur. Kan? Semua pakai angkat kepala. Ni khutbah kan jerakah orang. Rupanya Man ada seorang pakcik dia duduk lena. Saya kata jangan, dia terkejut. Dia terus bangun dengan mata merah. Dia kata apa? Kuajak. Pakcik tu orang utara. Memang kuajak tu pakcik tu. Lepas tu dia start kereta balik terus. Memang kuajak tu pakcik tu. Sebab tu saya nak bagi tahu, adik, jadi cikgu saya ajar fizik. Tapi fizik saya sebut, wahai pelajar, saya nak tanya kamu, di langit ada berapa planet? Planet ada berapa? Ada berapa planet? Ada 8 ke 7? Ada 7. Quran sebut, idh qala Yusuf li abi, ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wasyamsa wal qamar
ra'aituhum li sajidin. Berkata Yusuf pada bapakku, aku melihat ahada asyara, 11 matahari, bulan dan bintang sujud kepadaku. Adik, Quran sebut 11. Baru ni adik jumpa satu lagi planet selepas Pluto, nama Charon. Quran sebut 11. Saya sebut, walaupun saya fizik, ahli fizik, ni guru fizik, agama sakit dengan Quran. Contohnya kulit kita ada berapa lapis? Berapa lapis? 3 lapis. Fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalath. Kami jadikan dalam perut ibu kamu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Maksud dia apa? Epidermis, dermis dan tisu lemak. Tengok Quran sebut. Contohnya, summa khalaqna nutfah, kami jadi air mani, kamu daripada air mani. Summa khalaqna nutfah alaqah, daripada air mani jadi seketul darah. Summa khalaqna nutfah alaqah, fa khalaqna al-alaqata muzghah, fa khalaqna al-muzghata 'idhaman, fa kasawna al-'idhama lahma, summa ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kami jadi air mani jadi seketul darah, seketul daging, kemudian disimpan di tempat yang kukuh namanya rahim. Ni sains kata apa? Daripada air mani. Air mani itu maksud dia sperma. Sperma. Kemudian daripada telur, iaitu ovum. Jadi ovum menghasilkan telur. Jadi yang ada telur lelaki ke perempuan? Kita tanya Man. Yang ada telur lelaki ke perempuan Man? Saya WhatsApp je lah. Tak berani jawab. Yang ada telur adalah perempuan. Jadi Man tak ada telur lah. Yang ada telur perempuan, ovari menghasilkan ovum. Ovum itu disebut an egg. Jadi yang kita ni sperm tu bercantum menjadi zygote. Zygote embryo fetus, kemudian newborn baby. Quran sebut. Betul. Ni adik, saya sebut dalam kuliah saya ni. Saya ajar fizik, sebut Quran. Sebab apa adik? Sebab dengan izin Allah, hidayah milik Allah, ada seorang cikgu Cina. Dia dengar-dengar, dia jumpa saya. Ni ustaz ke cikgu? Saya kata cikgu, ustaz, can you explain, elaborate regarding Quran and science? Dia kata boleh terang tak? Saya bawa dia masuk bilik koperasi, saya cerita Quran dengan sains 1 jam. Lepas 1 jaman dia tengok mata saya. Ustaz, dia kata saya nak masuk Islam. Alhamdulillah Ustaz. Hidayah milik Allah. Betul. Saya kata nak masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, dia mengucap. Saya kata ada mak ayah dah, ada. Don't declare yourself as a Muslim. Jangan cerita. Dia balik, dia habaq. Mak ayah, now I am Islam. I am Muslim. Ayah dia ikat tangan. Kita terima Islam adik, begitu mudah adik. Mak kita nama Ahmad, kita Ahmad. Tapi kita tak hargai. Dia bukan Islam. Ayah dia ikat tangan. Pengorbanan dia. Diikat tangan, kemudian tak bagi keluar 3 hari. Tapi dia cikgu, dia keluar kut shilling. Dia datang jumpa saya, ustaz macam mana? Saya nak lari ke nak balik? Baliklah, mak ayah tetap mak ayah. Balik, dia beli dapur, dia masak, dia makan dengan mak ayah tinggal dia. Mak ayah dia tak nak makan dengan dia. Akhirnya berapa lama? Setiap petang saya ambil dia mengajar Quran selama 3 tahun. Habis 3 tahun dia boleh baca Quran, ayah dia kena stroke. Duduk ICU ni, wire penuh. Rupanya adik, orang Cina bila nak meninggal mak ayah, dia orang tak tunggu. Dalam nazak tu dia orang biar bagi macam nak mati-matilah kan. Tapi dia tunggu. Ayah dia duk buka mulut. Sebab kita ni bila nak mati mulut buka, betul tak? Tu yang buka mulut tu dekat dia tu. Nasib baik saya tutup. Buka. Sebab tu adik, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajar orang yang nak mati la ilaha illallah. Sebab mulut buka kan. La ilaha illallah. Nampak? Ya, betul tak Man? Betul. Yang lain tak boleh sebut dah. Cuma yang tu aja. Mulut kita masa tu buka. La ilaha illallah. Nampak? Masa tu tak boleh sebut. Kena muncung. Ya. Tak boleh sebut. Tak boleh. Cuma la... Mantrai mak. Buka mak. Jumaat depan tu. Kan kita buka mulut kan. Jadi masa tu dia duduk kat tepi telinga, dia buat nada sayu. Sebab tu ni Man, kalau kita adik-adik mak kita nak meninggal ni, ajarkan nada yang paling sayu. Sebab tu orang perempuan hebat mereka, depa ada nada tu. Sebab tu kalau kita kena marah kan, kita marah dia orang, yang masak belum lagi bang. Betul tak? Ya. Habis tu. Betul tak Man? Betul. Ini masak belum lagi lah. Tak tahu kau balik sekali. Lepas tu dia masak tak?
Pasal? Dia masuk tu, pam. Dah siap kita tengah duduk berak. Bang, siap! Kita tengah berak, tai naik balik. Terkejut. Sebab tu orang perempuan ni nak mati ni, dah sayu. Sebab tu orang perempuan hebat. Orang perempuan hebat. Tengok ni orang perempuan hebat. Nampak tak tidur tu. Siapa yang tidur? Semua tak tidur. Sebab dia orang hebat. Betul, Ustaz. Sebab tu orang perempuan disebut dalam Quran. Suratul Nisa. Betul tak? Orang lelaki ada Suratul Rijal? Tak ada. Lagu-lagu semua perempuan. Rozana, kau gadis idamanku. Okey. Azura. Ni 60-an. Oh Fatimah. Lagi. Isabella. Semua ada. Isabella. Semua perempuan. Mana ada lagu lelaki? Ada tak? Najib. Ada. Mana ada? Tak ada. Betul. Okey. Betul. Tak lengah tu. Sebab tu orang perempuan hebat. Sebab tu ni macam mana? Ni dia duduk, dia buat nada sayu. Ayah, sebutlah ayah. La ilaha illallah. Ayah dia pejam mata. Dada berulang. Ni sebut kalla, ketahuilah. Iza balagatit taraqi. Ketika nyawa ni dekat halqum. Waqilaman, katakan kepada orang yang nak mati ni. Rak, siapa boleh tolong kamu? Wa dhanna annahu al-firaq. Siapa tak boleh tolong? Man, masa tu siapa boleh tolong Man? Kalau Man kawan dengan orang, agak-agak boleh tolong tak? Tak boleh. Kita duk, dia pipi. Isabella! Mati tu. Tapi kawan dengan Ustaz, Man rugi dah. Tak rugi, Ustaz. Man nazak dah. Ustaz Abdullah Khairi pergi tengok. Oh, ya. Takkan dia nak kata, oh Fatimah. Betul. Tak, dia kata, Man, ni Ustaz Abdullah Khairi, Man. La ilaha illallah. Rugi tak, Man? Tak rugi, Ustaz. Tak rugi. Alhamdulillah. Kawan dengan Ustaz, Man. Betul. Dunia akhirat, cari akhirat, dunia datang. Betul, Ustaz. Ni, bila dia ajar macam tu, Masya Allah. Dia pejam mata. Dia buka mata. Ni. Ayah, sebut ayah. La ilaha. Dia pejam mata lagi. Betul, Ustaz. Kali ketiga dia pejam mata, Man, dia hangguk. Ayah dia hangguk. Hangguk. Ayah dia meninggal. Bila meninggal, kan, dia telefon saya, Ustaz, ayah saya meninggal seorang Islam. Saya tak apa bukti dia. Hangguk mana boleh. Bukti dia kena isi borang. Betul tak? Kena sign semua. Tu nak buat macam mana? Tak apalah, ke bumi macam orang Cina lah. Alhamdulillah tuan-tuan, ketika nak ke bumi seminggu tuan-tuan. Di bawah ni, dia kena lalu di bawah kanda. Bila lalu tuan-tuan, dengan izin Allah tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Nak sambung tak cerita ni? Nak, ni Mahat Tafiz ini terbakar baru ni. Kita memerlukan dana. Alhamdulillah ada dewan macam ni yang cantik. Tetapi pelajar-pelajar lelaki masih tumpang lagi. Apa salahnya pada malam ni, Man, sebelum tersambung cerita saya ni, saya nak lancarkan kutipan derma. Kutipan derma. Lancar kutipan derma. Macam saya tak nampak, Man, tu halaman. Ya. Okey, untuk tuan-tuan dan puan, kita akan lancarkan tabung infak Madrasah Tarbiyah Islamiah Darul Hijrah. Jadi kita akan berikan petugas-petugas kita mengambil masa sedikit, Ustaz. Boleh. Yang memegang beg oren dan juga beg plastik warna putih, untuk bersama-sama dengan anda semua yang berada di sini memberikan sedikit sumbangan untuk kita bersama-sama membina semula madrasah kita, ataupun untuk tabung infak Madrasah Tarbiyah Islamiah Darul Hijrah ini. Jadi kita persilakan petugas-petugas untuk menjalankan tugas, Ustaz. Sila-sila, tak rugi adik. Baru ni saya ceramah di Masjid An-Najah Padang Serai. Ada seorang anak muda macam ni lah. Dia bawa RM5, dia naik motosikal. Lepas tu dia bubuh RM5 semua. Lepas tu dia kata, boleh tak minta balik RM2? Sebab dah bubuh semua. Sebab nak bubuh minyak motosikal. Ya. Dia pun baliklah sampai dekat Shell. Allahu Akbar. Dia bubuh RM2 minyak motosikal dia lah. Tiba-tiba sebelah dia ada satu kereta. Nissan Venet. Dia ni pomen kereta. Ya, jadi kereta ni dia buka tak boleh. Rupanya Nissan Venet ni dia kena lawan jam, ikut jam. Nak buka dia. Jadi dia tolonglah. Buka dah buka siap. Dia ambil tayar pasang. Lepas pasang tayar, orang yang punya kereta tu seluk poket bagi 300. Dia telefon saya, Ustaz, silap Ustaz. Saya bubuh RM3, RM5, ambil balik RM2 Ustaz. Kalau tak ambil RM500 Ustaz.
Sebab tu adik bubuh adik. Ada sikit, bubuh sikit. Ada banyak, bubuh banyak. Naik atas pentas, kami pun nak bubuh juga sikit. No? Ada. Abang. Dr. Mia tu banyak tu nak bubuh tu. Nampak? Macam saya ni, saya letak benda ni je lah terus Ustaz. Tak payah. Baik dia, kita Sebab tentah balik kan ada pula beg tertinggal ke apa. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau boleh bagi sedikit masa, bubuh adik. ruang dan peluang. Apa yang kita beri ni kadang-kadang kalau kerana agama Ustaz, tak rugi betul Ustaz Orang hafal Quran, dia sedekah, dia cepat ingat. Alhamdulillah. Betul tak begitu? Betul Ustaz Kadang-kadang betul lah Ustaz cakap, kadang-kadang bila remaja-remaja kita ni kadang-kadang nama pun main peranan juga Ustaz. Kadang-kadang bila nak panggil macam Ustaz hoi tadi apa semua kelang kabut lagi apa semua. Kadang-kadang nama pun main peranan. Ada satu kes ni Ustaz. Ada satu kes ni cerita dia nak daftarkan anak dia. Ada kakak ni nak daftar anak dia. Ustazah tu tanya, nama anak siapa? Pasal mak dia nak daftarkan sekolah agama tapi rambut mak tak tutup aurat mak dia. Nama anak saya ni tulis dekat situ, nama dia Tony. Mengamuk ustazah tu, apa Tony pula macam ni? Ini tempat sekolah agama, kenapa Tony? Itu nama pendek, nama panjang dia sedap. Saya ambil daripada nama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tony tu yang sedap. Yang ni memang lawak, yang ni kena gelah. Ustazah tu cakap, kenapa tak letak lagi sedap? Apa dia? Kan letak yang hujung tu syaitan lagi sedap. Mana lawak. Kadang-kadang itulah, panggil nama pun main peranan juga. Nak bagi nama anak kan. Kadang-kadang dia gabungkan nama mak dengan nama bapak. Contoh nama mak, nama Munah. Bapak Taufik, letak nama anak Munafik. Mana nak jadi Ustaz kadang-kadang. Kalau nak panggil. Jadi kita dah lancarkan tabung ni. Nanti kita akan adakan sekali lagi kita ada pusingan kedua. Jadi Ustaz, saya nak tanya Ustaz lah. Tadi Ustaz Harry dah bagi sedikit. Kita bagi Ustaz Mia kita pula lah. Macam mana Ustaz kalau macam kita nak capai barakah tu. Kita saya rasa dah hujung-hujung tadi Ustaz. Baik, nak capai barakah itu. Terima kasih apa nama tu Man. Ya. Dan juga Ustaz Abdullah Khairi. Cerita dia tak habis, aku tu tengah syok lah foto steam. Tapi tak apa, dia akan sambung tahun depan dia kata. Dia nak main pula. Tuan-tuan dan puan, nak dapat keberkatan ni, Allah Taala dia bagi macam-macam jalan nak dapat keberkatan. Tambah-tambah hidup macam kita tuan-tuan, macam-macam Allah akan buka pintu rezeki. Macam Man tadi sebut dekat dalam kereta, sembang dengan Man teman dalam kereta, macam-macam Allah buka pintu rezeki kat dia. Daripada tak ada projek, tak ada kerja kepada ada kerja. Ni orang kata apa, juara ni, raja lawak, maharaja lawak kan. Raja lawak tu maharaja. Raja lawak 5. Raja lawak 5. Nak cerita geng lawak je. Harap-harap mati bukan dalam keadaan lawak lah. Sebab kata Imam Al-Ghazali, an-nas yamutun ala ma yuhibbun. Manusia ni mati ikut apa dia suka. Kalau dia suka sembahyang tahajud, dia mati dalam tahajud. Dia suka main kapal terbang, main basikal, dia mati dengan basikal. Kalau dia suka duduk dalam masjid, dia mati dalam masjid. Begitulah keadaan. Selalunya kebiasaan begitu tuan-tuan. Macam guru kami, Ustaz lah. Dia menghafal Quran, tuan-tuan. Dan dia ni mengajar dekat surau, tak pernah miss mengajar Quran. Mengajar Quran, mengajar fiqh. Dia duduk kat Mekah lama tuan-tuan. Dia duduk kat dekat Kelantan. Tuan-tuan, dia selalu minta dengan Allah Taala. Dia bagi tahu anak murid dia. Dia kata, saya nak mati dalam keadaan sujud. Saya ingat masa tu tuan-tuan, bulan Ramadan, 27 Ramadan, dekat pintu geng. Tuan-tuan, masa tu apa berlaku tuan-tuan? Kita semayang sujud ni. Ayah saya, mak saya semua semayang kat tempat yang sama. Tengah-tengah sujud tuan-tuan. Allah Ta'ala tu maha kaya, makbulkan doa orang ni. Dia tengah sujud, kita tunggu lama sungguhlah, kata bila nak bangun ni tu imam lama betul. Lepas tu bunyi suara lain, Allahu Akbar. Dia solat witir yang terakhir. Mana yang satu tu, yang rakaat yang akhir, nombor satu. Nombor yang terakhir lah. Tuan-tuan, habis sembahyang Allah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bilal kat belakang, dia yang bersuara. Terus bunyi kecoh. Rupanya tuan-tuan, imam ataupun ustaz ni telah pun meninggal dunia tuan-tuan. Meninggal jadi imam. Meninggal sedang sujud. Meninggal pada 27 Ramadan. Tuan-tuan, dan ketika itu, kalau tak silap saya pada hari tersebut adalah malam Jumaat.
Allah Ta'ala bagi keberkatan pada orang itu. Macam-macam Allah bagi keberkatan. Cuma tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kebetulan malam ni kita ada dalam majlis ilmu, saya nak bawa satu hadis. Yang mana hadis ini akan menunjukkan kita keberkatan ada di situ. Pertama, kata Nabi SAW, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali dua benda je. Kamu tak boleh hasad pada orang kecuali dua benda. Kata Nabi SAW, pertama, rajulun atahu Allahul Quran, fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kata Nabi SAW, yang pertama, kamu boleh jealous, boleh dengki dengan orang yang Allah bagi Quran pada dia. Dia baca Quran sedap, dia hafal Quran, dia buat dia faham Al-Quran. Tuan-tuan, boleh jealous dengan orang macam ni. Tuan-tuan, orang yang jealous dengan yang pertama ini, tuan-tuan dan puan, Allah akan bagi keberkatan pada hidup dia. Itu sebabnya dia akan nak kejar lagi. Oh, orang tu boleh, dia habis tafsir Ibnu Kathir. Tuan-tuan, kita pun kena habiskan Ibnu Kathir. Dulu masa zaman saya belajar dulu, kami duduk bekerja dengan kawan saya namanya Amin Ajwah. Sekarang ni mufti dekat Tunis. Tuan-tuan dan puan, kami sama-sama ni dalam kelas. Saya duduk kat Syria 12 tahun. Jadi antara yang duduk dengan saya tu Amin Ajwah lah. Kami sama-sama. Pergi umur 13 ke 14 tahun. Cuma dia awal lagi. Dia pergi umur 10 tahun. Lagi muda, tuan-tuan dan puan. Tapi Allahu Akbar, Sunan Sittah dalam kepala. Sunan Sittah, baca Bukhari, tuan-tuan, kok mulut je. Al-Quran dia boleh baca tanpa berhenti. Satu hari dia ulang 10 kali. Ni memang dahsyat Amin Ajwah ni. Dia berjalan, kami panggil dia Al-Quran Yamshi 'alal ard. Dia ni merupakan Quran jalan atas muka bumi. Kalau dia berjalan tu mulut dia nampak perempuan, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim tu 100 kali. Tu buat memang ingatan dia sangat luar biasa. Sampai dia ingat nama-nama orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang meninggal, tahun mati bila, Imam Ibn Kathir mati bila, Bukhari mati bila, lahir bila, mati di mana, Muslim mati mana, Imam Baihaqi mati. Oh ya Allah ya Tuhan, memang luar biasa tuan-tuan. Ini orang ni tuan-tuan. Tapi Allah bagi keberkatan pada dia. Tuan-tuan, dia khatam Ibn Kathir dengan Syekh Qurayyim Rajah. Saya dapat tahu dia khatam Quran, saya bawa tafsir, pergi beli tafsir Ibn Kathir, pergi belajar juga. Nak bagi khatam sebab dia khatam, kenapa aku tak boleh khatam? Tuan-tuan, jangan jealous pada benda lain, jealous pada Quran. Tengok Ustaz Abdullah Khairi boleh hafal Quran. Tuan-tuan, ini engineer boleh hafal Quran. Kita tak hafal Quran, kita rugi tuan-tuan dan puan. Ustaz tak hafal Quran, sangat rugi. Man boleh hafal Quran walaupun tak banyak, sikit. Alhamdulillah, hafal juga Quran. Antara artis yang hafal Quran. Muslimin muslimat. Jadi jadikan Quran itu cara untuk kita berjaya dalam hidup tuan-tuan dan puan. Pertama. Yang kedua, ini juga penting. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Ni yang kedua, orang ada harta tuan-tuan, gunakanlah duit itu kepada tempat yang betul. Kita boleh hasad, orang bagi banyak, orang bagi sikit, tuan-tuan, jangan kedekutlah dengan duit. Zaman belajar, cara belajar, zaman belajar kita bagi sikit. Kalau kita ada sikit, kalau kita ada banyak, bagi banyak. Tuan-tuan, ini benda yang Nabi SAW sebut dalam hadis. Kadang-kadang kita tak perasan. Macam tadi saya tertarik bila Ustaz Abdullah Khairi tanya nak jadi engineer, tak ada orang kat tangan tuan-tuan. Saya sedih. Saya mungkin luar kotak saya fikir. Semua nak jadi ustaz. Siapa nak jadi buat jalan raya tuan-tuan? Siapa nak jadi pembuat jalan raya? Sekarang ni kontrak-kontrak yang dapat jalan raya siapa? Orang Islam ke orang bukan Islam? Tuan-tuan boleh gelak, saya nak jadi ustaz. Ustaz, sebahagian ada orang yang Allah bagi kelayakan untuk jadi ustaz, jadi ulama. Ada orang Allah bagi kelayakan untuk jadi pakar matematik. Betul tak? Betul tak? Macam mana nak kira duit negara kalau matematik tak erti? Tuan-tuan, tu sebab dalam Quran ada matematik, dalam Quran ada fizik, dalam Quran ada sains, dalam Al-Quran ada akidah. Tapi berapa ramai yang pandai? Dalam Quran ada astronomi. Dalam Quran ada medik. Siapa tak tahu medik tu? Yang Ustaz Abdullah Khairi baca ni. Jadi manusia tu medik. Tuan-tuan, semua hari ni orang bukan Islam yang pegang tuan-tuan. Adik-adik, jangan kita terlalu kolot dengan fikir, aku kena jadi ustaz. Tak, jangan jadi ustaz saja. Kalau boleh engineer tapi ustaz. Doktor pakar tapi ustaz. Kontraktor tetapi ustaz. Menteri tapi ustaz. Why not?
Betul tak? Betul. Tak salah. Pelawak tapi ustaz, tak ada masalah. Abang Ni, bomba I love you tapi ustaz. ustaz. Sekarang ni pilot. Pilot tuan-tuan sekarang ni janggut panjang-panjang tuan-tuan. Semayang dalam kapal terbang. Betul Ustaz. Tak ada masalah. Kita nak kalau semua jadi ustaz, siapa nak bawa kapal terbang? Tak ada orang bawa kapal terbang. Tuan-tuan, tak boleh. Islam nak semua. Tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan duk bising-bising, duk ala kita gini-gini, duk menjerit-jerit. Tuan-tuan, tengok kat luar sana. Rumah kita sekarang, tuan-tuan nak beli rumah berapa? Adik-adik nak beli rumah sekarang. Dekat Terengganu saya tak tahu apa. Kalau di Kuala Lumpur, di Selangor, tuan-tuan, rumah paling murah, rumah teres 750,000 dik. Nak pakai apa? Kalau tak ada orang Islam, ada seorang tokel daging bakar baru ni, saya pergi makan. Ustaz Aslin datang, kita bawa makan, tuan-tuan. Dia datang kawasan saya, Bangi. So, bila datang kawasan saya belanja dia lah. Saya pergi kawasan dia belanja. Baru ni dia belanja makan besar, tuan-tuan. Kami berebut nak bayar. Rupanya ada orang lain bayar. Tuan-tuan, nak kata Allah buka pintu rezeki. Kami butuh ni bayar. Ya. Saya pergi, saya bayar, dia nak bayar. Ni kawasan aku. Aku, Dia tengok, dah bayar dah. Nak kata rezeki kami, tuan-tuan, selamat duit kami, tuan-tuan. Ada orang lain bayar dah, tuan-tuan. Ini kadang-kadang kita tak perasan siapa yang bayar. Bukan ustaz kan? Bukan ustaz, seorang ahli businessman. Tuan-tuan puan, ni yang bayar. Jadi oleh sebab itu kita nak orang Islam boleh semua, tuan-tuan. Betul Ustaz. Yang buat jalan raya orang bukan Islam. Kita nak orang Islam. Sekarang ni yang buat makan-makan, tuan-tuan. Saya jadi apa? Yang bagi logo halal untuk negeri Selangor. Yang buat logo halal ataupun yang buat modul halal untuk JAKIM, saya buat, tuan-tuan. Baru ni kita bising tentang hot dog, betul tak? Bising masuk surat khabar, saya letak dalam Facebook, hampir 1.5 juta orang share. Tuan-tuan, hot dog siapa punya makanan? Memanglah halal. Ada seorang tu bising, dia kata alah takkan haram kot. Kita tengok ini, iyalah betul. Tapi masalah sekarang ni, nama tu takkan tak boleh tukar. Yalah betul. Tukar kepada daging panjang. Betul tak? Ataupun daging Abdullah Khairi. UAK, betul tak? Mulia pun makan dia ni, tuan-tuan. Tak ada masalah ni, daging hot dog. Bayangkan anjing panah. Orang kata ustaz terjemah buat apa? Saya terbalik pada apa? Pada mana Man kata nama kena mainkan peranan. Nama mainkan peranan. Nama saya Izhar. Black Dog Boom. Black Dog Boom. Yang lama-lama dulu, yang lama-lama. Lama lagi. Black Dog Boom. Macam-macam. Kan? Berat. Nak terjemah, tuan-tuan, pening kepala. Bayangkan sekarang ni orang bubuh nama. Nama memainkan peranan. Halalan tayyibah, halal lagi bersih. Orang kafir dia kira apa, tuan-tuan? Yang penting make the money. Bawa dapat duit. Biskut tuan-tuan makan tu, berapa banyak biskut yang semua syarikat orang bukan Islam. Betul, bukan Bumi Putra. Bukan Bumi Putra. Saya tak bukan rasis, tetapi nak bagi tahu di mana orang Islam. Buat kek. Tuan-tuan tahu tak? Kek yang sedap ni mesti dalamnya kena ada lemak babi. Gelatin. Nak bagi sedap, gelatin banyak daripada barat. Barat dia buat daripada gelatin babi. Yang tak lepas tu tak dapat logo halal tu sebab apa? Gelatin babi. Kek jadi sedap. Saya jumpa dengan chef terkenal, tuan-tuan, dia kata kek ni nak bagi sedap, roti nak bagi sedap, pertama mesti kena ada lemak babi, gelatin babi. Lemak babi. Yang kedua kena ada minyak. Minyak dia ada minyak dia khas. Lemak tu daripada khinzir. Nak sapu bagi kilat, dia pakai apa? Brush. Brush dia tu kan. Daripada babi. Semua babi. Babi betul lah Ustaz. Orang barat ni betul-betul babi betul lah. Tengok tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Semua. Sampaikan kenapa dia letak babi bagi kilat? Sebab binatang takkan datang dekat. Antara faktor, kalau kita letak minyak lemak babi tu, kita leset bagi kilat kan. Lalat tak mari. Semut tak mari. Dia tak mari. Apa tak mari? Sebab semut kata haram. Dalam Quran kan kata haram kan. Kita manusia pergi makan, tuan-tuan. Ni mana ibu-ibu, kakak-kakak yang pandai buat kek, buatlah betul-betul. Betul Ustaz. Betul tak? Maknanya daripada sekarang ni lah Ustaz. Daripada remaja-remaja macam ni. Betul, daripada sekarang fikir macam mana aku nak kaya. Bila orang Islam kaya, kita boleh derma, tuan-tuan. Ni bagi duit nak buat sekolah-sekolah agama. Ingat orang bukan Islam bagi ke? Tak bagi, tuan-tuan. Jangan harap.
Kita duk gaduh geng songkok, geng kopiah. Kamu lah boh, tak ada apa boh. Bodoh belaka. Bodoh tengok. Saya, dia kopiah, aku songkok. Kami kawan. Kawan baik, rapa punya. Rapa punya. Sama-sama naik. Ha? Sama-sama naik punya. Sama-sama jatuh. Tuan-tuan buat. Kita duk gaduh geng kopiah, geng. Lepas tu gaduh dalam semayang. Allah tu bodoh kali. Betul. Nak teh beruk Ustaz. tu. Nak teh beruk. Duk gaduh dalam masjid. Ustaz nak semayang mana ni? Tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyib. Duk ikut mazhab Hambali hak ni. Maklumlah bawa balik Mekah, ikut Ustaz Abdullah Khairi. Masuk-masuk orang semayang itu, kita pun ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Ni kita pun, oi, kenapa tegak? Kita laju juga. Tuan-tuan, ikut ni, balik-balik tengok orang Malaysia pula semayang. Asyhadu an la ilaha. Oh, dia gaduh tu pula lah. Kata, Ustaz nak laju ke nak turun? Apa nak buat macam ni ke? Nak buat macam tu? Saya kata dua-dua boleh. Yang pertama mazhab Hambali, yang kedua, yang pertama yang kita buat kat Malaysia tu mazhab Syafi'i. Oh gitu. Jadi boleh buat ke? Boleh. Cuma kita kat Malaysia pakailah mazhab Syafi'i. Cuma ustaz bila dah naik ke atas tu nak turun tu slow ke laju? Duk main slow laju tuan-tuan. Orang kafir duk ambil duit kita laju bukan main tuan-tuan. Ya betul. Duk ambil duit kita. Tuan-tuan tu jalan raya berlopak-lopak siapa yang buat? Orang Islam. Kalau orang Islam dia akan fikir ini amanah. Buat rumah, letak. Orang Melayu, orang Islam beli 500,000, 600,000. Habis kontrak, habis dia punya waranti, letak sampai atas tuan-tuan. Siapa yang buat? Besi tak cukup, itu tak cukup. Siapa yang buat? Orang bukan Islam. Mana orang Islam? Mana kontraktor orang Islam? Itu sebab saya nak tarik tuan-tuan perempuan, adik-adik sekalian, cukup. Jangan gaduh. Geng perempuan tak payah gaduh. Geng tudung labuh, geng pakai shawl. Sama je boh. Yang penting bawah dada. Baca surah An-Nur ayat 31. Jelas-jelas. Bawah dada. Tahta juyubihim. Bawah dada. Dah bawah dada selesai masalah. Dia pusing macam ni pun okey. Dia labuh pun okey. Yang penting tutup aurat. Yang masalah sekarang ni yang tak nak pakai. Yang pertikai. Ustaz, apa ni? Suruh pakai tudung. Tudung apa tudung ni? Tudung ni untuk apa? Tak tahu. Ustaz, dia tanya saya balik tau. Ya Ustaz. Ustaz, rambut Allah jadikan untuk apa? Untuk cantik. So, kalau cakap orang pandai gitu tak? Jadi kita kena pandai daripada dia. Kalimun nas hasba'u qulihim. Cakap dengan manusia ikut dia otak dia. Jadi bila kata rambut cantik kan? Jadi sekarang ni okey kalau begitu rambut ni kena bagi cahaya. Kena ada vitamin C, ada vitamin E macam-macam tuan-tuan. Dia bubuh dia kata. Tuan-tuan, akhirnya saya jawab mudah dekat dia. Okey kalau gitu babi tu baik. Banyaknya babi, cuba tengok dalam itu ada babi, maka makanlah, silalah makan babi. Dia kata, kotor. Tahu pula kotor, kenapa kotor? Kan Quran dah sebut dah, dalam bab babi kau ikut Quran. Ni perompak punya otak ni tuan-tuan. Dalam bab tudung tak ikut. Tak ikut. Babi betul. Hancur. Tuan-tuan, tengok, bab tu kadang-kadang dia orang fikir logik tuan-tuan. Ni adik-adik nak berdepan dengan orang macam ni. Tapi kita betul. Kena bijak. Nak berdepan dengan dia orang kena ada ilmu. Tuan-tuan, saya gelak-gelak pun saya dah balikkan orang yang geng pondan lebih daripada 3 orang ni. Saya dah Islamkan hampir 10 orang. Saya daftar dengan Jabatan Agama Islam 2 orang. Yang baki tu saya minta kawan-kawan saya pergi daftar 10 orang yang saya Islamkan sendiri. Yang tak pakai tudung berapa ramai? Pramugari. Saya jumpa dekat launch KLIA tuan-tuan. Kita sampai-sampai tu masuk, ada seorang dia pakai baju pramugari. Belah tak belah aku tak nampak lah, tak perasan lah. Cuma dia pakai tudung. Dia cakap apa? Ustaz mungkin tak kenal saya. Minta maaf ustaz, kadang-kadang tak ingat sebab ramai sangat ustaz jumpa kan. Kat mana yang kita jumpa? Ustaz tak pernah jumpa saya pun. Bajet diva. Saya dia terkenal ustaz sebab saya tengok ustaz dalam TV ketika MH370 jatuh. Ustaz dalam TV1, dalam TV3, TV9, TV Hijrah. Ustaz cakap tentang keberkatan yang Allah tarik daripada negara.
Allah tarik daripada Malaysia Airlines, Allah tarik daripada pramugara-pramugari, Allah tarik. Jadi saya terfikir yang itu Ustaz. Bayangkan Ustaz cakap masa tu, Ustaz kata ketika itu kita mendedahkan aurat, kita tak semayang dalam kapal terbang. Berapa ramai yang kalau katakan kita tengah terbang jatuh, ketika itu Allah datang ambil. Macam mana tuan-tuan dan puan? Bayangkan masa tu saya cakap dalam TV, dia pegang waktu. Dia kata, Ustaz, saya takut menggeletar, saya balik minta izin dengan suami nak pindah, nak keluar, nak berhenti tuan-tuan. Akhirnya bos dia tak bagi. Bos kata, awak pekerja yang baik, tak apa, awak turun daripada atas, awak duduk jaga bahagian launch. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah orang itu saya selalu jumpa hari ini. Alhamdulillah Ustaz. Tuan-tuan, jadi nak cerita, kita sekarang ni dakwah ni macam-macam cara. Penjual ada cara dakwah. Tengok ni macam sahabat kita ni. Saya pegang kismis, saya tak pernah jual barang tuan-tuan. Saya bukan jual barang sebab saya dah ada gaji. Saya pensyarah universiti, tak perlu pun. Tapi saya tolong kawan-kawan yang menjual untuk agama. Din ni, saya panggil Pak Din. Tuan-tuan dan puan, setiap kali ustaz-ustaz datang ke negeri Terengganu, dialah yang atur program. Ustaz Haslin, saya, Ustaz Fauzi Mustafa, Samsul Debat, Ustaz Abdullah Khairi, ramai lagi ustaz-ustaz yang sampai saya tak pernah sebut semua tuan-tuan dan puan. Ramai sangat. Dialah yang atur. Bawa kereta dia. Beli kereta besar sikit, senang nak angkat barang-barang. Dia nak bawa ustaz-ustaz, dia bawa. Tapi masa dia ambil dekat airport, dia tak charge apa-apa tuan-tuan. Kita bagi duit, dia tak nak. Dia ambil melalui jualan. Jadi antara yang dijual hari ini adalah kismis tuan-tuan dan puan, bukan untuk dia tetapi adalah untuk persatuan jual, untuk program-program agama. Dia hantar orang yang hantar pakai minyak kereta, ini pakai minyak kereta. Ini sama geng dengan Putrajaya. Geng Putrajaya, kita orang, saya dengan anak-anak muda di Putrajaya hidupkan rumah Allah di Putrajaya tuan-tuan. Tahun 2005, siapa yang pernah duduk di Putrajaya tahun 2005, surau hidup segan, mati tak nak. Kalau semayang 3 orang dekat surau, bertuah, sujud syukur tuan-tuan. Ramai orang tak ada. 99% orang Melayu. Orang Islam, subuh tak turun, maghrib tak turun, isyak tak turun. Hari ni tuan-tuan, tak kurang 300 ke 400 orang datang solat berjemaah. Kuliah saya bulanan tak kurang 500 orang. Habib Ali datang, kita tarik habis. Ulama-ulama, ustaz-ustaz yang hebat-hebat mengajar kitab tuan-tuan. Kita mengajar tak lama, pukul maghrib sampai isyak berhenti. Buka soalan, tuan-tuan. Siapa yang buat urusan ni, yang angkat banner? Baru ni saya forum dengan Ustaz Dasuki. Hampir dekat 4,000 orang datang dekat Masjid Besi tuan-tuan. Pecah rekod. Siapa yang buat kerja, yang angkat banner, yang masuk dalam YouTube dan masuk live dekat ni, sana sini tuan-tuan? Budak-budak muda. Mana dia dapat duit? Kita buat program-program macam ni. Kita kutip duit, kita dapatkan, jadikan ia satu dana, kita buat banner pakai duit. Kita nak angkat. Dia sebab itu orang Islam kena kaya. Dekat mana Ustaz? Dekat mana boleh nak dapatkan? Katanya di tengah. Saya tak tahu belah tengah. Carilah depan tu. Yang nampak botol macam ni. Tu. Mana? Tu. Untuk program-program agama untuk di negeri Terengganu. Kami ni datang jarang-jarang tuan-tuan. Kami ni di Terengganu ni banyak lagi ustaz-ustaz yang datang mengajar. Jadi tuan-tuan dan puan, bantulah golongan-golongan yang boleh memberi manfaat kepada agama kita, khusus di negeri Terengganu. Jadi insya-Allah semoga apa yang kita bincang ni bukan saja benda yang gurauan, tetapi benda yang boleh mendatangkan manfaat. Betul. Cari daripada sini apa yang kamu akan nak jadi akan datang. Betul. Mana jangan hanya fikir nak jadi ustaz, tetapi fikirlah untuk jadi segala-galanya. Betul, yang kamu mampu. Businessman, arkitek, engineer, doktor. Yang perempuan nak jadi token, nak jadi chef, silakan. Yang penting jangan lupa Allah Ta'ala. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak. Jadi untuk penutup, kita nak dengar juga daripada Ustaz Abdullah Khairi. Kita nak simple je Ustaz penutup. Macam contoh Ustaz, golongan muda Ustaz. Kalau macam contoh saya pernah baca, golongan muda ni, ada satu orang muda, anak muda ni diasingkan daripada orang-orang ramai. Sebab apa? Dia berbakti pada ibu bapa dia, dia beriman. Allah suka golongan muda yang beriman. Itu pasal bila mak dia dah tak ada, jadi Allah asingkan dia di tengah-tengah lautan, saya dengar. Tiba-tiba, jadi cerita tu boleh tak bagi sedikit semangat kepada adik-adik kita ni, supaya orang muda yang beriman, orang muda itu yang dicintai Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih. 5 minit aja adik-adik yang dikasih sekalian. Ingat adik, saya nak tanya betul-betul di sini. Siapa di sini yang masih ada ayah dia? Ayah masih hidup? Alhamdulillah. Jatuh tangan. Siapa yang di sini mak dia masih hidup? Siapa di sini salah seorang mak dan ayah meninggal? Tadi siapa meninggal? Mak, ayah.
Ayah. Siapa sini dua-dua meninggal? Siapa sini dia meninggal? Dia dengar mati lah kan. Adik, sementara kamu ada mak ayah, hargailah. Saya nak tanya kamu. Kamu duduk mahat tahfiz. Mak ayah hantar. Siapa yang bila mak ayah dia hantar, dia akan cium tangan mak ayah dia? Cuba angkat tangan. Oh, bagus. Jangan jatuh tangan. Siapa? Bukan saja dia cium tangan mak ayah dia, mak dan ayah dia akan cium dahi dia. Ni jangan buat. Siapa adik? Alhamdulillah. Jangan jatuh tangan. Sekali lagi saya tanya. Siapa sini adik, mak dia, ayah dia datang, dia cium tangan mak ayah dia? Angkat tangan, angkat tangan. Baik, jangan jatuh. Siapa di sini adik, mak ayah dia datang, bukan saja dia cium tangan mak ayah dia, ayah dia cium mak dia. Dia angkat tangan. Oh, rupanya ayah dia cium mak dia, dia mengendap lah. Adik, saya ada mak. Mak saya Siam. Siam. Ya, Ustaz. Saya keturunan Siam. Oh. Siam. Isteri saya keturunan mamak. Tahu tak mamak? Yang cakap lama tak jumpa, jangan buat leceh. Cakap sepatah, golek 5 patah. Saya Siam. Siam campur mamak, jadi semak. Semak. Saya nak bagi tahu, adik, saya ada bapak mertua. Bapak mertua saya mamak. Dia pegang tangan ni. Uzawijuka Amar, aku nikahkan dikau berwakil wali apa semua. Tengok adik, saya habis tu, aku terima nikah, saya cium tangan dia. Lepas saya cium tangan dia, saya cium pipi dia. Cot. Bila dia kena cium tu, dia menangis. Dia menangis. Bila dia menangis, dia kata, bapa, kenapa menangis? Dia kata, aku ada 13 orang anak. Seorang pun tak pernah cium pipi aku macam kamu. Tu yang dapat tanah 2 ekar. Tu strategi, bro. Sebab tu adik, saya nak bagi tahu, kamu nak ubah mak ayah kamu, jangan ubah mereka, ubah kamu. Betul, Ustaz. Kamu nak ubah mak ayah kamu hafal Quran, kamu kena hafal Quran sampai habis. Adik, kamu nak ayah kamu jadi hebat, kamu kena hebat. Ayah kamu akan hebat. Wahai ibu dan ayah, nak anak hebat, kamu kena ubah. Kita akan hebat. Sebab apa? Jangan ubah manusia. Sebab hidayah bukan milik kita, milik Allah. Betul, Ustaz. Kita ubah diri, kita akan ubah segala-galanya. Sebab tu wahai adik-adik sekalian, kamu ada mak ayah, ada kawan-kawan, ubah diri kita. Kita akan jadi orang yang hebat dunia dan hebat akhirat. Saya setakat itu, 2 rakaat pantun, boleh? Boleh, Ustaz. Pergi ke Dubai, membeli meruku. Adik yang perempuan di belakang, bye-bye. Abang semua yang di depan, I love you. Kita jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, tuan-tuan, abang-abang, kakak-kakak. Ingat tuan-tuan, abang-abang, kakak-kakak semua. Pesanan daripada Ustaz kita dah dapat. Jadi, kalau ada apa-apa contoh, kalau orang baling kita batu, kita kena baling bunga, Ustaz. Betul, Ustaz? Kalau orang baling kita batu, jawab sama-sama boleh. Kalau orang baling batu, kita kena baling tapi jangan lupa baling dengan pasu sekali. Jadi tuan-tuan, abang-abang, kakak-kakak, terima kasih banyak-banyak kerana perhatian anda kepada kami yang berada di atas pentas ini. InsyaAllah kita ada pusingan kedua untuk tabung pembinaan Madrasah Tarbiyah Islamiah Darul Hijrah yang memegang karung ataupun plastik warna oranye dan warna putih. Bolehlah kita untuk buat pusingan kedua ni, Ustaz. Mana tahu ada tadi yang tak sempat untuk menghulurkan sumbangan. Sumbangan anda adalah yang amat-amat bernilai sekarang ini. Amat-amat diperlukan. Dan jangan lupa juga dapatkan jualan kismis kita di tengah-tengah sana, Abang Den kita. Tu dia. Kan? Untuk orang kata menjana lagi pemikiran. Kalau makan kismis ni, insyaAllah tuan-tuan, pintar kita. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita sudahi program kita ini. Dengan itu saya memohon maaf daripada hujung rambut hinggalah ke hujung kaki, atau daripada hujung rambut sampailah kain kapan kalau dah tak jumpa lagi Ustaz. Kita jumpa lagi insyaAllah tuan-tuan dan puan. Selama 3 hari 3 malam kita berkampung di sini untuk Karnival Cinta Ilmu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.